Bertemu kembali di Minggu Baharu rentasan berita edisi 939. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Kerajaan Perikatan Nasional hilang majoriti. Anak muda kini bangkit. Adakah agung duka cita itu salah Pakatan Harapan? Tanjung Agas menangis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mulut jerabai Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang mendedahkan bahawa semua ordinan darurat telah dibatalkan pada 21 Julai lalu telah mengundang kemurkaan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah sehingga baginda mengeluarkan kenyataan media pada 29 Julai. Susulan itu dalam satu kenyataan pada 1 Ogos lalu, pemimpin pembangkang melahirkan rasa terkejut kerana Seri Paduka Baginda telah menzahirkan rasa amat duka cita atas keingkaran Taqiyuddin dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun. Mereka juga amat terkejut bahawa Seri Paduka Baginda telah menegaskan bahawa kenyataan Taqiyuddin di Parlimen pada 26 Julai adalah tidak tepat dan telah mengelirukan ahli-ahli Dewan Rakyat, memandangkan keputusan untuk tidak membentang dan membahas semua ordinan darurat seperti yang telah diperkenan dan ditetahkan Seri Paduka Baginda adalah keputusan Jemaah Menteri, maka berdasarkan perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan, seluruh Jemaah Menteri bertanggungjawab secara bersama ke atas krisis perlembagaan yang telah berlaku ini. Kenyataan tersebut juga kesal dan membantah keras terhadap keputusan Perdana Menteri mengarahkan penangguhan sidang khas Isnin 2 Ogos iaitu hari ini walaupun jumlah kes positif membabitkan Parlimen hanya 0.9% setakat 29 Julai. Tindakan penangguhan ini langsung tidak menghormati Perlembagaan Persekutuan, proses demokrasi berparlimen dan terus membelakangi kenyataan media Istana Negara. Oleh yang demikian, kami bersependapat bahawa Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyadin bin Mat Yassin dan seluruh Jemaah Menteri mesti meletakkan jawatan secara terhormat sekarang. Demikian kenyataan bersama Wakil Pembangkang yang terdiri daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim Keadilan, Muhammad Sabu Amanah Lim Guan Eng DAP, Wilfred Medius Tangau UPKO, Syed Sadiq Abdul Rahman Muda dan Barubian PSB. Dan pagi tadi kumpulan ahli-ahli Parlimen Pembangkang berarak dari Dataran Merdeka dengan membawa kain rentang Mahyadin dan Kabinet letak jawatan. Dalam ucapannya, Setiausaha Agong Pakatan Harapan, Datuk Seri Saifuddin Ismail Nasution menafikan kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah bahawa mereka bersetuju dengan penangguhan sidang Parlimen berkenaan. Kata Saifuddin, Parlimen sudah mengarahkan Ketua Polis Negara Datuk Seri Panglima Akris Sani Abdullah Sani supaya ahli Parlimen tidak dihalang untuk bersidang di Parlimen. Menariknya, pada kali ini semua pemimpin parti pembangkang hadir dalam perarakan mereka menuju ke Parlimen. Dalam pada itu, Anwar berkata Perdana Menteri Mahyadin Mat Yassin telah tumbang hari ini kerana kerajaannya sudah tidak mempunyai sokongan majoriti. Beliau mendakwa berdasarkan maklumat yang diperolehnya, beberapa pihak dari blok kerajaan sudah pun menyenaraikan nama ahli-ahli Parlimen yang akan keluar dari barisan kerajaan. Dengan 107 di sini campur dengan pihak sana, Kerajaan Perikatan Nasional sebenarnya sudah tumbang. Ini soal tentang pelanggaran hukum, menggunakan kuasa membelakangi rakyat, membelakangi undang-undang Parlimen dan derhaka kepada Agong. Belum pernah berlaku dalam sejarah pelanggaran sebegini rupa oleh Perdana Menteri dan Kabinet serta penghinaan kepada institusi raja. Katanya ketika berhimpun di Dataran Merdeka siang tadi, Muhammad Sabu yang turut berucap juga mendesak agar Mahyadin meletakkan jawatan susulan kegagalannya menghormati raja dan perlembagaan negara. Kami tak pernah merasai seperti ini di zaman Mahyadin. Dia mesti pergi. Dia langgar semua peraturan, langgar Agong, langgar Raja-Raja Melayu. Paling penting, dia langgar rakyat. Parti politik termasuk UMNO kena buat sikap. Sekarang bukan pasal parti mana, tetapi perlembagaan negara sudah dihancurkan Mahyadin, katanya. Sementara itu, Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam ucapannya membangkitkan mengenai bilangan kematian yang mencecah lebih 9,000, tetapi Mahyadin
tidak tahu malu. Jadi Perdana Menteri ikut pintu belakang. Bila orang tunjuk pintu, dia tak mahu keluar, ujarnya. Turut berucap Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng, Presiden Warisan Datuk Seri Syafiee Apdal, Presiden UBCO Wilfred Matthews Tangau dan Presiden Muda Syed Saddiq. Bagaimanapun mereka dihalang oleh polis untuk memasuki parlimen. Demikian kebejatan yang dilakukan oleh pihak yang terdesak untuk terus berkuasa dengan melanggar undang-undang, Perlembagaan Persekutuan dan derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong yang disaksikan oleh seluruh dunia. Sekarang sudah jelas siapa sebenarnya yang kemaruk kuasa. Hanya makhluk yang tidak punya hati nurani yang tidak nampak. Pada peringkat awal pandemik COVID-19 mula mencatatkan kematian, kita diberitahu mereka yang menghadap Maha Pencipta itu adalah warga tua yang juga menderita pelbagai penyakit atau mereka yang mengalami komorbiditi. Tetapi kini tidak lagi. Orang muda yang dahulu sihat juga tumbang akibat wabak COVID-19. Data Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada Ahad 1 Ogos menunjukkan daripada 160 yang mati, 27 tanpa komorbiditi. Pada 31 Julai pula daripada 165 yang meninggal dunia, 26 tanpa komorbiditi. Manakala pada 30 Julai pula daripada 134 yang meninggal, 20 tanpa komorbiditi. Demikian saban hari KKM menjadikan kematian satu statistik yang kemudian diguna pakai oleh kerajaan yang gagal untuk terus bergayut di puncak kuasa. Sedangkan hakikatnya semakin ramai pesakit muda meninggalkan anak kecil. Ada yang yatim piatu kerana kegagalan kerajaan mengekang kemarahan COVID-19. Yang masih sihat pula hilang pekerjaan dan punca pendapatan sehingga ada yang ditimpa kemurungan lalu membunuh diri. Masihkah kita diselubungi delusi bahawa ini salah wabak itu? Bukan salah pemegang kuasa dan pelaksananya di negara ini. Namun itulah yang berlaku di negara kita yang tercinta ini. Malang sungguh nasib rakyat Malaysia. Terdapat di kalangan pemimpin politik yang buta dan pekak, tidak melihat kesengsaraan rakyat. Malah mereka sibuk menggunakan apa jua aparat yang ada untuk menghalang keadilan daripada ditegakkan. Justru tidak hairan apabila sekumpulan anak muda bangkit untuk menyuarakan isi hati mereka. Malah Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang dahulu dipuji sebagai hero kini turut menerima kecaman sehingga ada yang menaikkan poster meminta beliau berhenti jadi boneka kerajaan gagal. Pada Sabtu 31 Julai lalu, kumpulan yang menamakan diri mereka Sekretariat Solidaritas Rakyat berjaya menggembeling ribuan anak muda untuk berdemonstrasi lawan yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Tebu Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Namun bukan undur diri Perdana Menteri yang berlaku. Sebaliknya, Parlimen digantung selama 2 minggu. Nur Hisham Abdullah mempertahankan tindakannya dan mengingatkan bahawa penularan virus COVID-19 varian berbahaya mungkin berlaku jika sidang Parlimen khas diteruskan selepas 11 daripada 1,183 orang di Parlimen didapati positif wabak berkenaan. Walaupun jumlah kes positif COVID-19 yang dikesan semasa sidang Parlimen hanya 0.8%, namun hasil penilaian risiko dengan mengambil kira faktor epidemiologi dan persekitaran didapati persidangan Parlimen merupakan satu perhimpunan yang berisiko tinggi untuk berlaku penularan jangkitan COVID-19, katanya dalam satu kenyataan. Bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menempelak keputusan itu. Keputusan ujian 23 Julai 53 positif daripada 1,925 dengan kadar positif 2.8%, Dewan boleh bersidang pada Isnin 26 Julai. Keputusan ujian 29 Julai lalu 11 positif daripada 1,183 dengan kadar positif 0.9% tidak boleh bersidang pada Isnin 2 Ogos 2021. Di mana sainsnya? Fikir-fikirkan, ciapnya di Twitter. Bukan kebetulan bahawa keputusan menggantung Parlimen selari dengan kenyataan Istana Negara yang mengesahkan bahawa pembatalan ordinan darurat pada 21 Julai dibuat tanpa mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah. Pejabat Perdana Menteri atau PMO bagaimanapun mendakwa Mahyadin telah menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan ordinan darurat sebelum sidang Parlimen khas diadakan 26 Julai lalu. Katanya Yang di-Pertuan Agong
Agung terikat di bawah artikel 40/1 Perlembagaan Persekutuan untuk bertindak sesuai dengan nasihat Kabinet. Namun Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fatih Samsudin, dalam kenyataan media istana berkata, Yang di-Pertuan Agong berduka cita kerana apa yang telah diperkenankan dan dipersetujui sebelum ini dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun semasa majlis menghadap secara maya pada 24 Julai lalu berhubung cadangan pembatalan semua ordinan darurat dibentang dan dibahaskan di Parlimen bagi tujuan dirungkaikan tidak dilaksanakan. Tegasnya perkara 150/2B dibawa dengan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan secara jelas memperuntukkan kuasa penggubalan dan pembatalan ordinan darurat terletak pada Seri Paduka. Apa yang berlaku di negara ini berhubung pembatalan ordinan darurat bukan soal teknikal tetapi pelanggaran Perlembagaan Persekutuan dan penderhakaan yang nyata. Apakah kita akan terus-menerus menganggap angka kematian yang kini melepasi 9,000 orang dan kes melebihi 1 juta bagi rakyat yang hanya seramai 32 juta itu semata-mata angka statistik untuk siaran media? Anak muda bangkit kerana mereka mahu kehidupan masa depan mereka lebih terjamin. Inilah tanda sebenar kerajaan gagal. Ahad lalu, sekumpulan bekas pegawai menteri dan timbalan Menteri Kerajaan Pakatan Harapan membuat laporan polis terhadap sebuah artikel yang ditulis oleh Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Laporan polis itu terhadap artikel yang bertajuk Politicking untuk Menyingkirkan Islam yang telah diterbitkan di laman sesawang harakatdaily.net pada 30 Julai 2021 dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi, Kuala Lumpur. Bekas pegawai tugas-tugas khas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Nur Niswari Rabli yang bertindak sebagai jurucakap berkata artikel berkenaan didakwa berniat mahu menyebabkan atau mungkin menyebabkan ketakutan serta kegentaran awam. Menurut beliau, pihaknya berpandangan artikel tersebut boleh menghasut dan menyebarkan kebencian dan berunsur fitnah terhadap Kerajaan Pakatan Harapan. Katanya tulisan Hadi itu mendakwa Kerajaan Pakatan Harapan merupakan kerajaan yang melumpuhkan Islam dan umatnya sehingga terus berada dalam kelekaan. Niswari memetik perenggan yang dimaksudkan yang berbunyi, kita telah berjaya mencetuskan kesedaran apabila dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu ditubuhkan kerajaan sekular yang didominasi oleh kalangan bukan Islam dan seluruh kumpulannya sehingga kumpulan Islam yang terpengaruh dengannya tidak lebih daripada sekadar menjadi khadam setelah menjadi pejuang. Mereka ikut serta bersuara melindungi perancangan kerajaannya yang secara halus melumpuhkan Islam dan umatnya supaya terus berada dalam kelekaan atau menjadi syaitan bisu. Beliau berkata artikel itu berniat mengapi-apikan atau yang mungkin mengapikan mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum lain. Ini merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Katanya, menurut Niswari, ia juga suatu rencana yang palsu atau mengancam dengan niat untuk menganiayai, menggugut atau mengganggu orang lain dan merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233(1)(a) Akta Komunikasi dan Multimedia. Sebagai Presiden sebuah parti politik di Malaysia, artikel tersebut mampu mempengaruhi ahli, penyokong parti dan para pengikutnya serta boleh mencetuskan ketidakharmonian agama di dalam negara, menimbulkan kebencian tidak berasas dan tidak rasional di kalangan rakyat jelata serta membahayakan pengundi dan para penyokong PH walaupun kerajaan PH merupakan gabungan parti politik yang telah memenangi dan mendapat undi popular dalam pilihan raya umum ke-14 PRU yang lalu. Katanya, beliau berkata artikel itu berniat jahat dan bertujuan untuk menimbulkan kemarahan orang Melayu dan orang Islam. Presiden PAS itu dalam tulisannya menyebut mengenai politik Tunisia dan Turki. Menurutnya di negara berkenaan wujud pihak tertentu yang mencetuskan gerakan bertujuan menyekat kemarahan Islam. Apakah percaturan yang telah menggulingkan kerajaan Mesir yang dipilih oleh rakyat bersama mantan Presiden Mesir almarhum Dr. Muhammad Morsi dahulu akan berulang sekali lagi di Tunisia dengan pendekatan yang berbeza tetapi tujuannya yang sama? Soal Hadi. Berbekal
Berdasarkan analisis setengah masaknya itu, beliau mengaitkan dengan senario di Malaysia. Konsepnya sama sahaja, iaitu diizinkan kerajaan Islam sekular wujud seperti mana pembahagian kuasa yang diamalkan oleh penjajahan British di tanah Melayu dahulu dan penjajah lain di negeri-negeri umat Islam yang menjadi tanah jajahan masing-masing, katanya. Menurut beliau, Islam sedang diperjuangkan di seluruh negara umat Islam termasuklah di Malaysia yang kononnya telah diselamatkan oleh Perikatan Nasional. Walaupun begitu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah berjaya menyatukan parti-parti umat Islam dan Bumiputera, iaitu UMNO, PAS dan Bersatu, di samping parti-parti bukan Islam yang menolak pendekatan ekstrim, katanya. Beliau berkata penguasaan kerajaan Perikatan Nasional yang menunjukkan perubahan positif akan dicabar kerana dominasi umat Islam dan kalangan yang tidak ekstrim itu dibimbangi dapat menyelesaikan banyak masalah yang akan membina semula kekuatan Islam. Maka sudah pasti wujudnya gerakan untuk menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional dengan segala cara. Oleh itu, seluruh rakyat yang sedar dan insaf, terutamanya para pemimpin negara, janganlah ditipu lagi dan hendaklah menghalang anasir-anasir perosak yang berpakat untuk menyingkirkan Islam dalam negara, tegasnya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah menzahirkan rasa duka cita terhadap perbuatan Perdana Menteri Tebu Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin menerusi Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang membatalkan semua ordinan darurat tanpa perkenan baginda. Perikatan Nasional menggulingkan kerajaan yang sah, merampas mandat rakyat dan kemudian menderhakai kepada ulil amri, iaitu yang di-Pertuan Agong. Sedangkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya dengar dan taat kepada pemerintah itu merupakan satu perkara yang hak, iaitu kemestian, selama mana mereka tidak memerintah kepada maksiat. Apabila mereka, iaitu pemerintah, mengarahkan kepada maksiat, maka tidak wajib dengar dan taat pada arahan tersebut. Jelas, jika arahan yang dikeluarkan oleh ulil amri itu makruf serta mendatangkan maslahah atau manfaat kepada rakyat, sama ada arahan tersebut dipersetujui atau sebaliknya, asalkan ia bukan maksiat, maka wajib ia dipatuhi. Demikian kaedah usul fiqh yang diiktiraf dan ternama. Tidak semena-mena yang difitnah dan dijatuhkan Islam Pakatan Harapan. Hadi dan gerombolannya berlagak sebagai mangsa, seolah-olah seperti yang terjadi kepada Presiden Morsi, sedangkan yang berlaku adalah sebaliknya. Begitu jauh tersesatnya pemikiran Hadi yang gagal melaksanakan peranannya sebagai wakil rakyat kerana ponteng sidang parlimen dan tidak menunjukkan apa-apa petunjuk prestasi utama KPI setelah dilantik sebagai duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah yang bertaraf menteri. Hakikatnya apa yang ditulis oleh Hadi bukan hanya memfitnah dan menghasut, malah bercanggah dengan tuntutan Islam. Sewajarnya lah kita menyokong tindakan non-Iswari dan kumpulan bekas pegawai menteri dan timbalan menteri ini membuat laporan polis terhadap Presiden PAS itu. Polis wajib mengambil tindakan sebagaimana tindakan yang diambil terhadap doktor-doktor kontrak yang menganjurkan dan turut serta dalam hartal beberapa hari lalu. Tidak ada sesiapa pun yang kebal di sisi undang-undang negara. Sesungguhnya yang merosakkan negara ialah kalian semua dalam Perikatan Nasional. Sains dan data menjadi bukti, seluruh dunia menjadi saksi. Sementara Ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Mahyadin Yassin sibuk mencari sokongan di kalangan Ahli Parlimen UMNO, jiran senegerinya Tanjung Agas yang terletak di Tangkap Muar sedang menangis. Jangkitan COVID-19 di sebuah kilang elektronik di kawasan itu telah meragut 16 nyawa pekerja dan 1,000 yang lain di kuarantin ketika ini. Justru pengerusi Parti Amanah Negara Amanah Johor, Aminul Huda Hassan, menyelar sikap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, yang mempertahankan pembukaan sektor industri semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mengakibatkan bala menimpa sekumpulan pekerja kilang di Tanjung Agas. Ahli Dewan Undangan Negeri Pariyaani itu berkata menteri tidak sepatutnya membiarkan keadaan ini terus berlaku. Saya mendesak Azmin Ali serta Kerajaan Perikatan Nasional bertanggungjawab akibat keputusan yang mereka ambil. Kami berduka cita dengan apa yang berlaku di Tangkak sehingga mengorbankan nyawa di kilang berkenaan. Saya bersimpati dengan ahli keluarga mereka yang meninggal dunia kerana COVID-19, katanya, seperti dipetik portal online Johor Kini. Media melaporkan pekerja kilang berkenaan meninggal sejak 13 Jun lagi apabila 2 petugas mati pada tarikh itu dan yang berakhir pada 28 Julai lalu. Jabatan Kesihatan Negeri
Negeri Johor JKNJ mengesyaki kemungkinan berlaku jangkitan COVID-19 yang membabitkan varian baharu, Variant of Concern atau VOC di kilang elektronik berkenaan. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor R. Vidyanathan mengesahkan bahawa kluster persiaran Agas disyaharkan pada 9 Julai lalu membabitkan pekerja dari sebuah kilang elektronik pembuatan semikonduktor di Tanjung Agas Tangkap. Menurut beliau, punca utama penularan secara meluas di Tanjung Agas disebabkan oleh ketidakpatuhan penjagaan prosedur operasi standard SOP di kalangan pekerja di tempat kerja maupun di dalam komuniti. Ini dapat dilihat dari peratusan tinggi kes penularan membabitkan komuniti di kawasan Tanjung Agas. Sebagai langkah pencegahan segera, JKNJ mengarahkan tindakan memanjangkan tempoh kuarantin kepada 21 hari diambil bagi kesemua kontak rapat kes penularan yang membabitkan kilang berkenaan, katanya, seperti dipetik Harian Metro. Menurut beliau, kata Vidyanathan, seorang pekerja kilang mula bergejala iaitu demam pada 24 Jun lalu. Namun sehingga 28 Jun, pekerja berkenaan masih lagi bekerja di kilang berkenaan. Pemeriksaan serta ujian calitan RT-PCR di klinik kesihatan mengesahkan dia positif COVID-19 pada 2 Julai lalu, jelasnya. Kata Vidyanathan, Wakil Pejabat Kesihatan Daerah PKD Tangkak membuat siasatan di kilang pada 2 Julai lalu dan hasil pengesanan kontak dan saringan mendapati beberapa kes lagi dikenal pasti membabitkan pekerja kilang. Berikutan bilangan kes dan kematian yang tinggi, JKNJ membuat susulan ke atas tindakan pencegahan dan kawalan yang dilaksanakan di kluster berkenaan, termasuk arahan penutupan kilang yang dilaksanakan bermula dari 3 Julai lalu bagi tujuan siasatan dan aktiviti sanitasi, tegasnya. Vidyanathan berkata 2,501 ujian calitan COVID-19 dijalankan dan 462 kes positif dikenal pasti setakat ini dengan kadar positif 18.5% dengan 2,039 lagi hasil ujian adalah negatif. Beliau berkata kilang tersebut mempunyai seramai 4,057 orang pekerja. Majoritinya ialah 3,806 warga tempatan yang menetap di Tangkak Muar dan Jasin, manakala 251 orang lagi pekerja asing. Sehingga 28 Julai 2021, seramai 1,495 pekerja kilang diarahkan menjalani kuarantin di rumah atau HSO kerana disyaki sebagai kontak rapat, ujarnya. Siapakah yang harus dipertanggungjawabkan terhadap kehilangan nyawa pekerja-pekerja ini? Selain menyalahkan keputusan MITI yang hanya mementingkan kelestarian kilang untuk menjana keuntungan, marilah kita dengar intisari ucapan balas Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kulim Bandar Baharu, Datuk Seri Saifuddin Ismail Nasution, berhubung program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang diuruskan oleh Khairi Jamaluddin. Menurut beliau, kelewatan membuat komitmen perolehan awal vaksin COVID-19 dan kerana birokrasi menjadi penyebab pelaksanaan program vaksinasi lembab sehingga mengakibatkan jumlah kes positif dan kematian akibat wabak ini meningkat. Beliau berkata ketika kerajaan masih mengambil sikap tunggu, negara lain sudah membuat komitmen tempahan awal dan hasilnya program vaksinasi mereka dijalankan dengan jayanya malah lebih awal. Tapi ketika persaingan global yang sengit untuk mendapatkan bekalan vaksin, fokus kita seharusnya kepada akses selain pada harga dan efikasi. Saya bagi contoh. Misalnya, ada negara-negara lain yang cepat program vaksinasi mereka, ini speaker, adalah kerana mereka buat dulu procurement commitment. Pertimbangan mereka adalah penghantaran paling awal sebab persaingannya sengit. Namun kita terlepas yang itu sebab tidak membuat tempahan lebih awal, katanya. Kita masih boleh mempertimbangkan kemaafan jika puncanya masalah birokrasi. Tetapi kita tidak boleh memaafkan pihak yang membina mahligai di atas pusara bangsa COVID-19. Jika demikian, rupanya bukan hanya Tanjung Agas yang menangis. Kerana itu adalah jenayah terhadap kemanusiaan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat.
melalui cara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.